Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kepada keluarga Rich Academy macam biasa kita Pagi ni kita panggil apa? Berkumpul beramai-ramai pagi Sabtu, yang mana weekend ni banyak orang yang bermalas-malasan. Kan? Pagi ni kita nak pagi yang sentiasa bersemangat untuk Rich Academy, anak didik Rich Academy kita ni, kita nak setiap hari kita bersemangat. Dan pada hari Sabtu pagi, di mana kita berkumpul, adik-beradik, kita bercerita kebaikan, kita bercerita rasa bersyukur kita sepanjang minggu. Masya Allah, saya tengok sepanjang minggu lepas, Rich Academy banyak sangat aktiviti. Ada yang berjumpa dengan orang, ada yang sharing pasal produk, ada yang sharing pasal kita marketing plan. Kita sepatutnya rasa bersyukur sangat-sangat. Di mana kita berada di platform yang betul, yang mana semua tahu, kita ada 3 konsep yang kita ada di Forever Living. Kita ada platform yang sangat cantik. Kita ada satu company yang mana payout kita sangat bagus. Dan semalam, Masya Allah, tak sangka semalam Forever bayar 12 bulan, dia bayar bonus. Sangat-sangat bersyukur. Ada orang sangat-sangat memerlukan duit tak. 12 bulan Forever dah masukkan. Platform dah cantik, company dah cantik, kita punya produk dah bagus, pengurusan dah bagus. Mana lagi kita nak buat? Tak ada lagi bisnes yang pada saya tengok Yus dah buat banyak bisnes, tapi ini satu-satunya bisnes saya rasa complete. Yang sangat-sangat complete. Dia punya circle tu complete. Daripada produk, daripada pengurusan dia, daripada R&D sendiri, produk tu yang kita ada, dan produk kita dah terlalu lama dah berada di pasaran. Kan? Produk yang sangat-sangat bagus, yang banyak sangat, rasa dah berjuta-juta testimoni sebenarnya ada. Yang kita kalau kita nak cerita pasal testimoni kita punya produk, sangat-sangat banyak. Dan dalam grup Rich Academy sendiri saja, kita dah banyak sangat kita punya testimoni. Kan, macam sekarang ni kita every month kita ada buat program. Sebelum saya lupa untuk bulan ni saya share screen siap. Sekejap. Okey, untuk bulan ni kita ada program CDS kita akan bermula 15 Ogos. Kalau boleh kita war-warkan kan, banyak yang dah buat program CDS kita ni, banyak yang dah sihat. Daripada kolesterol tinggi, daripada kencing manis dia, daripada dia rasa not energetic dan tiba-tiba berubah, daripada berat badan dia naik, dan buat CDS kita dapat turunkan mereka punya berat badan. Tapi yang penting pada saya, mereka sihatlah. Saya nak orang sihat sebenarnya. Buat cabaran detox sihat ni, kita nak orang semua sihat. So kalau boleh kita promote lagi sebelum 15 bulan, kita war-warkan lagi kepada siapa yang rasa nak join, rasa nak reset balik body dia punya body dia untuk kembali sihat, insya-Allah. Dengan program CDS kita, kita ada coach-coach kita yang bertauliah. Coach-coach yang sangat hebat, yang sentiasa aktif dalam grup tu, yang buatkan orang yang join program kita punya CDS ni pun rasa aktif. Dia akan sentiasa ingat, oh bila nak makan ini, bila nak ni, dia punya program meal plan kita semua. Kita punya coach memang sangat-sangat hebat dah. Rasa dah almost 1 year kot. Rasa daripada awal tahun itu kita buat program CDS tanpa gagal, every month kita buat. So insya-Allah program ini akan berterusan sampai bila-bila sebab kita nak lebih ramai lagi orang sihat di Rich Academy kita ni. So next kita punya program yang Rich Academy akan buat adalah kita punya larian. Untuk pengetahuan untuk orang awam yang kita jemput, almost 50 dah join. So saya nak lebih ramai lagi Rich Academy sebab kita akan stop bila reach 100. Sebab kita nak sebarkan kebaikan kita punya produk, kita nak sebarkan kita punya program kita sendiri. So kita nak lebih ramai lagi orang menjadi lebih sihat. Dengan kita buat program ini supaya kita boleh share dengan lebih ramai lagi orang. Sebenarnya ramai lagi orang yang tak tahu pasal produk kita ni. Produk kita ni produk yang terlalu bagus sebenarnya. Yang mana kita punya produk ni memang kita ada R&D yang memang dah terbukti sangat-sangat bagus. Kita punya produk bukan hanya berada di Malaysia saja, tapi berada di lebih daripada 170 buah negara. Kalau rasalah kan, kalau berada di 170 buah negara, produk kita tu macam mana? Adakah bagus atau tak bagus? Kita sendiri boleh tengok situ, kita sendiri boleh nilai. So saya harap kita punya program untuk dua ni, kita punya CDS ni kita push, kita biar orang lebih tahu lagi. Sebab every month kita akan buat. Sebab kita nak semua orang sihat. Banyak dah kita punya Rich Academy, kita punya FBO kita yang berada di bawah naungan Rich Academy ni sebenarnya banyak dah join program CDS dan mereka rasa lain sebenarnya. So kita nak semua orang rasa lain. Itu tanda kita tunjukkan rasa kesyukuran kita
Sebab kita dah tahu produk kita macam mana. Kita dah tahu produk kita boleh bantu orang. Bila kita bercerita sharing macam ni, sebenarnya orang boleh rasa keikhlasan dalam hati kita sebenarnya. So saya nak orang kita semua untuk berjaya di Forever Living, kita kena keep sharing, jangan stop. Jangan ada rasa lemah, tak naklah sharing, rasa orang ni tak nak dengar lah. Kadang kita tak tahu, kadang orang tu perlukan sesuatu tapi tak ada orang nak berceritakan dia. Kita stop kita punya keinginan tu untuk kita berjaya tu dengan kita rasa malas. Tak payah cerita kot, orang tak nak dengar kot. Kita jangan macam tu. Sebab setiap orang, saya sepanjang seminggu ni, sebenarnya saya rasa terkejut. Sebenarnya ramai lagi orang yang tak tahu. Macam itu saya pergi ke Penang dengan Yus, sharing. Dan Alhamdulillah, dapatlah beberapa VIP yang bila diorang dengar pasal produk kita, diorang sangat impress. Dan diorang sebenarnya tak pernah dengar pun pasal Forever. Kan, kadang kita rasa Forever ni sebenarnya orang dah tahu. Tapi sebenarnya ramai lagi orang tak tahu. Pada saya tengok orang, memang betul, ramai lagi orang tak tahu. Macam kalau kita sebenarnya, kalau kita mencari, kita akan jumpa. Kalau kita tak cari, kita akan jumpa. Kalau kita setakat duduk, kita menunggu, benda tu tak akan datang. Kan? Benda ni kita kena betul-betul percaya bahawa kita kena jumpa orang dan kita kena sharing sebenarnya. Kita dah ada, tuan macam kat luar ni, banyak-banyak sangat perniagaan. Macam kita dengar recently viral kan, pasal ejen-ejen stokis-stokis yang ambil produk tapi tak boleh terjual. Kita rasa kesian orang je. Tapi kita dah sendiri, kita ada platform yang sangat-sangat bagus. Kita perlu jaga benda tu. Kan? Untuk kita suburkan kita punya pokok yang kita tanam selama ini, kita punya stok dan barang-barang kita yang bagus ni lah sebenarnya yang boleh menyuburkan kita punya perniagaan kita. Kan, produk kita sangat-sangat bagus. Bila produk kita sangat-sangat bagus sebenarnya, itu yang menyuburkan kita punya perniagaan kita. Sebab tak ada produk kita yang satu pun yang orang rasa bila minum, bila pakai, bila guna, orang rasa tak best lah. Cuma kadang diorang ni tak faham cara penggunaan. Kita kena explain betul-betul dengan benda tu. Sebab kita kena suburkan kita punya perniagaan kita dengan kita punya produk kita. Sebab produk kita dah sangat-sangat bagus. Kan? Lepas tu dengan kita punya downline ni adalah akar kepada pokok kita. Yang mana kita dah jadi leader ni, kita kena sentiasa motivate. Dalam grup kita kena aktif. Kita kena sentiasa bagi idea, kena motivate kita punya downline-downline kita yang berniaga. Jangan kita senyap pula. Kita sebagai leader, sebagai ketua, kita pula yang tak aktif. Kita nak jadi macam tu. Kan? Platform dah bagus, marketing kita dah bagus, semua benda dah bagus. Tinggal kita saja. Kalau kita marketing kita bagus, marketing kita macam you sekarang dah buat kelas special class, kelas content. So belajar daripada kelas yang you ajar tu untuk kita upgrade diri kita. Kita jangan dah ada ilmu kita diam. Kalau ilmu tu tak kita kembangkan, benda tu tak akan jadi apa-apa. So kita kena terus belajar dan terus aktif dalam grup ke dalam apa pun kita kena aktif. Kalau kita ni jadi diri kita yang mana kita tak aktif dalam grup, kadang dalam grup WhatsApp saya tengok juga ada yang tak aktif. Maksudnya dia diam je. Kadang leader bagi info ke, kadang leader ni menunggu untuk mendapat pendapat, memerlukan cadangan kan. Kita tanya, dia tak aktif, dia diam je. Kalau kita sebagai leader yang tidak aktif, yang tidak proaktif, yang senyap, macam mana kita nak grow? Diri kita sendiri nak grow macam mana? Kan kalau kita senyap, malas saya nak respon, malas saya. Kalau malas nak respon, maksudnya dengan grup kita sendiri pun kita akan disikap macam tu. Kita malas untuk respon pada orang, kita malas nak bagi idea, kita malas nak motivate orang. Kita jangan jadi macam tu. Sebab bila kita tak motivate orang, maksudnya kita ni ada power. Bila you dah jadi leader, you ada power sebenarnya untuk motivate orang. Kalau you tak ada power, takkan orang akan masuk bawah kita untuk menjadi FBO kita, untuk menjadi kita punya dalam networking kita. Kalau kita bukan leader, kita akan tak berjaya tarik orang. Tapi bila kita dah pegang tanggungjawab tu, kita sebagai leader, ataupun kita dah jadi ketua dalam satu kumpulan, kita sebenarnya ada satu sikap mana kita boleh motivate orang. Kita guna sikap tu untuk buatkan orang lebih termotivasi. Macam sekarang kita punya geng Pagi Hot ni. Kita kena ajak lagi ramai orang. Sebab bila kita bercakap, bila kita bercerita benda yang kesyukuran, walaupun sekecil-kecil benda, ada orang rasa benda tu buatkan dia termotivasi. Benda tu yang kita nak. Bila kita rasa bersyukur sebenarnya kita kena bercerita. Bukan kita diam. Bukan kita duduk tengok saja. Benda tu tak menunjukkan bahawa kita ni seorang yang bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang ni. So kita tak nak benda-benda macam tu. Kan? Kita kena selalu dipanggil apa? Kita kena buang benda-benda negatif ni. Jangan rasa, aku ni malas lah macam ni. Itu benda-benda negatif yang buatkan kita tak grow. Yang buatkan kita tak bersemangat untuk terus berniaga. Maksudnya kita berniaga ni bukannya untuk diri kita. Tapi kita berniaga untuk orang lain. Kita berniaga untuk orang tahu bahawa kita ada satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kita berkongsi.
Orang tu nak ke tak nak tak penting, tapi yang penting kita dah berkongsi dengan orang tu bahawa kita ada satu produk, kita ada satu platform yang sangat-sangat bagus. Kan? Platform yang mana buatkan semua orang tertunggu-tunggu, sebenarnya orang ternanti-nanti produk kita. So alhamdulillah lah, sepanjang minggu ni saya itu dengan Yus berkelana sampai ke utara. Masya-Allah jumpa orang yang nak tahu pasal produk kita Marketing Plan, dan semalam kita sambung lagi dengan diorang datang ke rumah dan kita bercerita lagi. Alhamdulillah ada yang beberapa orang dah nak join VIP dan memang diorang pun dah bayar. So insya-Allah semoga kita punya networking, kita punya business bertambah baik, semakin growing insya-Allah. So saya harapkan semua orang semua juga memperolehi kebaikan dengan kita sendiri sharing kepada orang, dengan kita rasa bersyukur kepada orang. So insya-Allah kalau kita banyak berkongsi, kita banyak bercerita, benda tu membuatkan attraction datang pada kita. Maksudnya orang yang nak tahu pasal produk kita akan datang pada kita sebab kita mencari benda tu. Kalau kita tak mencari, kita tak akan dapat apa-apa. Kalau duduk saja tak akan dapat apa-apa. Macam orang panggil apa? Menunggu bulan jatuh ke riba. So benda tu tak akan jadi. Walaupun kita tahu dia tak akan jadi kan. Teguran, kadang teguran daripada kita punya leader, pendapat daripada leader tu umpama macam orang panggil apa? Lebah kan. Lebah dia nak buat proses pendebungaan tu, nak menjadikan bunga tu jadi sebuah buah tu, dia perlukan leader. Maksudnya lebah tu kita anggap sebagai leader. Teguran dan pendapat dia sebagai proses untuk pendebungaan, untuk menjadi buah. Kalau leader tak ada orang tegur, tak ada orang bagi pendapat, tak ada orang motivate, buah tu tak akan terhasil. So kita sama-sama bekerjasama sebenarnya. So saya nak semua orang aktif, proaktif dalam grup WhatsApp kita punya, dalam grup macam ni, geng pagi hot pagi ni kan. So kalau ada yang nak bercerita walaupun benda kecil pun, kita bercerita, tunjukkan rasa kesyukuran kita pada orang yang join pada pagi ni. Sebenarnya orang masuk pagi ni, geng pagi hot ni sebenarnya nak perlukan energi positif. Energi yang sangat semua orang perlu. Kadang orang ni dia dah lemah dah seminggu kan, kena bash, maksudnya jumpa orang reject ke orang apa, dia perlukan semangat. So semangat dengan cerita kita kan. Saya sangat suka bila orang join geng pagi hot ni, dia suka bercerita pasal seronoknya buat business forever ini, seronoknya kita tolong orang. Itu yang saya sangat suka. So kalau ada rasa, siapa yang rasa nak bercerita walaupun sekecil-kecil cerita pun kan, simple cerita pun kadang buatkan orang terhibur, maksudnya orang tu termotivasi. Benda tu yang kita nak sebenarnya. Itulah tujuan sebenarnya kita buat geng pagi hot, di mana skala kita ni buatkan you ada masa, maksudnya bila you resign ada peluang untuk kita bercakap. So tanpa kita buang masa, geng pagi hot kita ni kita start dengan kita punya Kak Carol. Memang every week saya sangat suka dia. Kan, dia memang tak pernah miss. Dia masuk awal, dia resign lah tu. Saya sangat suka kan dia. Sebab dia punya semangat tu, kan, dia dah rasa dia sehat. Dulu dengan dia punya stroke tu kan, dia dah sehat sekarang. Dia makin sehat. Saya sangat suka sebab Kak Carol ni, dia bila bercerita tu buatkan orang lain pun terinspirasi. Saya sangat suka tu. Sebab pada saya percaya kalau kita sharing dalam geng pagi hot kita ni, insya-Allah rezeki tu akan datang sebab kita memotivasi orang, kita buatkan orang tersemangat. Ush, orang ni cerita ni, aku pun nak buat lah macam ni. Kadang orang bercerita memberikan idea kepada kita. Saya sangat suka sebenarnya geng pagi hot ni. Kalau boleh ramai-ramai masuk, kita ajak orang bercerita. Kita biasakan diri dengan bercakap. Bila kita bercakap ni buatkan kita dengan orang luar pun kita nak bercakap. Saya sangat suka Forever ni sebab platform dah cantik, produk dah cantik. So tanpa bermasa kita jemput Kak Carol kita daripada jauh ni kan, setiap minggu kelas memang saya tengok dia memang selalu ada muka dia. Saya doakan untuk Kak Carol lah. Saya sangat suka, semoga dia berjaya dengan apa yang dia nak, apa yang dia impikan sama. Okay, Kak Carol, saya jemput. Boleh Kak Carol? Morning JLT Rizwan. Good morning JLT Yuslida. Thank you very much. Saya sangat bersyukur kerana yang pertama kesihatan yang semakin baik dan energi semakin bertambah. Ilmu pun semakin bertambah. Saya sangat bersyukur. Jadi saya mau sharing sebenarnya. Hari-hari pun saya rasa sembelit. Banyak perkara yang saya mau share dengan kebaikan Forever Living. Yang pertama, kepada yang belum pernah join CDS, yang ada masalah kesihatan, joinlah kamu orang. Jangan stop join CDS sebab Kak Carol pun ini adalah kali kelima Kak Carol join CDS. Jadi bulan ni pun kakak join juga 15 dan Kak Carol keep on sharing. CDS ni sebenarnya bukan sebab mau kurus saja, sebenarnya
itulah nama dia Clean9, cabaran detox sehat, sebab dia akan clean kita punya dalaman, apa-apa makanan yang sebelum ni kita makan tidak bagus akan keluar, dan kita akan reset dengan ilmu-ilmu daripada coach yang bertauliah. Mereka akan ajar makan makanan yang sesuai, yang seimbang, air yang cukup, produk yang luar biasa. Jadi dia akan membantu kita. Jadi mana-mana yang belum join ataupun yang ada keluarga, ibu bapa yang sedang sakit, ada masalah kesihatan, kamu sponsor lah mereka join CDS ni, sebab CDS ni sebenarnya sangat membantu. Okey, lepas itu kesyukuran yang kedua, saya sangat bersyukur juga kerana saya adalah qualifier Malaysian Rally. Saya sangat excited. Sekarang ni sudah ready, apa barang mau dibawa pergi KL. Saya sangat bersyukur, dan ada juga downline saya yang akan join pergi Malaysian Rally. Selain daripada downline saya, adik saya sendiri, my sister-in-law akan join, dan juga ada downline saya yang akan join bersama dengan tim Puan McDonald daripada Sendakan dan juga daripada Tawau lah. So see you there GLT. Dan yang seterusnya saya juga mau share pasal testimoni produk. Ini sangat fresh lah kan. Testimoni ini adalah sebab saya guna. Yang pertama pasal MPD ni ya. Boleh kan GLT? Ambil lama sikit sharing saya pada pagi ni. Boleh. Sharing bagus. Okay. Saya yang pertama pasal MPD ni. MPD ni sebenarnya husband saya setiap hari guna baju putih. Setiap hari dia akan guna baju putih. Jadi baju putih itu kan saya akan rendam. Bila kotor saya akan rendam. Dia sangat bagus sebenarnya. Kita tidak perlu lagi guna soplan. Biasa orang guna soplan, macam-macam jenis soplan. Jadi kalau kamu beli produk di luar, kamu dapat CC kah? Tidak kan? Jadi why not kamu tukar pada MPD. Benda ni sangat bagus. Saya guna untuk mop lantai. Saya guna untuk rendam sayur. Saya guna untuk rendam baju. Saya juga guna untuk kain-kain yang berminyak. Dia tidak akan berbau. Bila kamu rendam tiada sebarang bau. Dia sangat bagus lah. Produk Forever ni, my God, memang sangat bagus. Banyak magic. Kalau kamu mau percaya atau kalau kamu mesti mau percaya. Kamu percayalah, kamu guna, kamu akan tahu. Ini pasal NPD. Dan yang seterusnya, ini juga saya guna. Ini dia cakap sini aloe liquid hand soap. Tapi benda ni, my goodness, boleh guna cuci tangan, boleh guna shower, boleh guna shampoo kepala. Kalau yang ada masalah, macam kamu takut kena bed sore kan, macam saya punya husband kan, dia pun kena stroke sejak 2020, sekarang ni sudah kira setahun. Jadi orang bertanya kepada saya macam mana saya jaga. Saya bukan staff nurse. Saya bukan doktor, tapi dengan ilmu yang ada, rajin-rajin masuk kelas, saya dapat ilmu, so saya implement sendiri, jadi macam staff nurse di rumah. Saya bersihkan, guna ini, saya mandi pun guna ini dengan suami. Semualah saya guna ini. And then, lepas itu, saya akan apply dengan ini. Kalau dia ada macam orang bilang sudah start alopes, blister, dia memang rasa pedas, akan rasa pedas, memang suami saya pun tidak suka, tapi untuk kebaikan saya paksa juga guna. So kalau ada luka-luka yang orang bilang disebabkan sebab bila kita guna pampers, kencing apa semua kan, dia memang orang bilang mudah kena blister. Jadi guna ni dia memang pedas, minta maaf memang pedas, tapi untuk kebaikan, untuk mengubat secara natural. Jadi ini sangat bagus. Lepas itu guna ini alopes. Dia sangat bagus. Dan saya juga guna untuk kepala. Kamu perasankah saya punya rambut ni sebenarnya rambut saya ni bukan tebal. Tipis saja. Tapi bila selepas saya amal ini, saya lepas saya mandi apa saya di kepala, dia sangat membantu. So rambut saya tidak sudah nampak macam botak-botak seperti dulu lah. Okey, ini alopes. Banyak kegunaan dia. Lepas itu saya apply ini. Aloe vera gel. Aloe vera jelly. Memang sangat baguslah. Apply ini, sapu. Lepas itu, my goodness, kalau dia sanalah, itu tempat itu kan kalau macam mana mau sebut private part lah. Private part tu kalau dia macam nampak ada blister, kehitaman, lepas kamu bersihkan dengan aloe soap, kamu guna ini, memang sangat bagus. Benda tu akan dia, orang bilang yang kulit kering pun dia akan buang lah. Lepas itu saya akan sapu ini aloe propolis cream.
Lah boleh pakai di muka, boleh pakai di badan, boleh pakai di kulit. So memang amazing lah, amazing, sangat amazing produk ni. Saya pun tak tahu. Syukurlah puji Tuhan, Tuhan saya diperkenalkan dengan produk ni. Sebenarnya sangat amazing. Lepas itu, yang ini pula, kalau kita sakit-sakit badan, rasa letih, lepas shower kan, saya pun guna untuk suami sebab orang yang bukan saya yang bersukan, orang yang kurang pergerakan, just imagine kalau kena stroke yang banyak limpang, kurang pergerakan, pengudaraan pun tiada masukan. Sebab saya pun pernah bekerja di hospital. Kamu imagine kalau yang nurse-nurse itu tahulah kan, kalau yang pernah di ICU. Saya ini bukan nurse, tapi saya masuk ICU, saya akan cek kebersihan ward itu. Jadi saya nampak macam mana orang itu di sana berlimpang sampai berbulan, ada 1 bulan, ada 2 bulan, ada 3 bulan kan, macam mana dong punya belakang. You know, bukan saya pergi busybody, tapi bila stamina pergi buat treatment, dia punya lubang bukan alang-alang. Sampai begini besar, just imagine. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, suami saya langsung tiada. Disebabkan produk ini membantu. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi gunalah produk ini sebaik. Dan satu lagi yang ini, my goodness. Aloe lotion. Aloe moisturizing lotion ini saya juga bagi guna suami, saya guna sendiri. Just imagine suami saya ini berumur 76 tahun. Jangan terkejut, tapi dia memang suami saya, jodoh kan. Jadi untuk makluman, dia ini sebenarnya dia punya kulit itu kan memang sangat kering lah bila dia semua produk yang ada di Forever ni yang dalaman semualah, bee propolis, aloe vera gel, pomistin, apa lagi ya, bee pollen, royal jelly, apa lagi satu, bee propolis, semua ni dia makan. Feel green, saya akan blender campur dengan ultralight setiap pagi. Dan syukur, orang bilang dia punya muka pun tidak seperti dulu kusam, walaupun dia berumur 76 tahun, dia masih handsome, dia masih handsome. Cinta hatiku masih handsome sehingga hari ini. Jadi itulah perkongsian saya pasal produk. Dan seterusnya, boleh lagi JLT? Boleh. Sikit lagi. Okay. Dan kemarin saya ada panggilan demo makcik-makcik bawang di Taman Murni. Lebih kurang pada mulanya 14 orang saya yang dalam list. Jadi turun-turun, mungkin dorang berbawang-bawang lah kan, dorang sharing-sharing, ada mungkin si Carol ada sini di bawah tengah buat demo kan, turun lagi dorang. So bila dorang turun, dorang sebenarnya sudah mengguna Shaklee, sudah mengguna Herbalife, dan sudah mengguna apa lagi ya, Atomy. Tapi saya tidak pernah gentar dengan ilmu yang saya ada. Terima kasih Rich Academy. Dengan ilmu yang saya ada, saya memang full blast. Saya full blast keluar semua. Saya tidak memburukkan produk orang lain, tapi saya share kebaikan produk. So saya biarkan dorang berfikir. Dan saya telah dimasukkan dalam, saya terkejut, dimasukkan dalam grup mereka seramai lebih kurang dalam grup itu ada 300 orang. Terkejut saya. Jadi pagi ini saya say good morning dan saya share lagi kebaikan produk. Saya yakin dan percaya mereka akan cari saya lagi. Memang terbukti. Saya sudah terima PM pada hari ini. Syukur puji Tuhan, ada yang mau beli kopi, ada yang mau beli aloe massage. Sebab kemarin saya kasih dorang percuma, saya kasih try. Saya sapu, bukan saya urus, saya kasih try dorang semua. Bagi kopi free. So jangan kita terlalu berkira, jangan kita kedekut. We give. Kita memberi dengan hati yang ikhlas, walaupun tidak berbayar, tapi kita ikhlas beri. Dan saya yakin dan percaya, setiap yang memberi itu kita akan dapat lebih daripada itu. Itulah saya cara saya. Jadi saya sangat bersyukur. Dan ini lagi last. Ini juga saya sapu di kaki suami saya setiap hari. Kaki dia, badan dia jugalah kami guna. Dan seterusnya, JLT, bolehkah saya angkat 2 saya punya downline? Boleh. Ada dalam ni ke? Ada. Victoria sila. Victoria boleh unmute. Dengan Agustina. Thank you, JLT. Thank you.
So doakan saya juga capai impian saya dalam Forever. Impian saya adalah mau jadi kepo dalam sandakan ni, mau jadi kepo pasal produk ni. Biarlah saya digelar makcik bawang Forever Living. Saya akan sharing, keep on sharing di pasar, di mana-mana, saya tidak kisah. Di tepi jalan, di mana-mana saja akan, di kedai kopi, saya tidak peduli, saya akan share di mana-mana saja. Saya tidak pernah stop on sharing. Thank you JLT, thank you. God bless everyone. Thank you. Kak Carol kita ni kan, dia tak pernah tak buka mulut. Dia jumpa semua orang, dia buka mulut, dia bercerita. Itu yang saya sangat suka. So nanti kita dengar sharing Victoria sebab dia resen juga nanti Kak Carol. Apa pun saya sangat suka bila Kak Carol sendiri beritahu dia join CDS dah sampai 5 kali. Dia dah rasa sihat. Itu yang kita nak sebenarnya bila kita join CDS ni. So Alhamdulillah Kak Carol rasa kebaikan daripada join CDS tu. So nak orang yang mana belum join CDS, kita join dan kita buat perubahan pada diri kita untuk jadi lebih baik lagi. So insyaAllah dengan sharing daripada Kak Carol, saya harap ada yang bersemangat. Kita doakan untuk Kak Carol, dia terus berjaya di Forever Living dengan dia besarkan lagi network dia sampai dia jumpa orang yang ingin berjaya juga macam dia. So sebagai seorang leader, kita tak boleh down. Kak Carol ni tak pernah down. Alhamdulillah. Syukur. Tengok dia tak pernah down. Dia sentiasa bersemangat. Kalau kita sebagai leader, kita ni down, kita ada banyak lagi anak kapal kat bawah kita ni akan jadi tenggelam juga dengan kita. So kita jangan jadi macam tu. Dengan geng Pagi Hot ni, kita boleh sharing, kita tunjuk kita punya semangat, kita seorang leader yang sentiasa termotivasi, kita seorang leader yang sentiasa boleh memotivasikan orang lain. So anak-anak kapal kita pun kalau dia dengar kita punya sharing pagi ni pun, dia akan tersemangat secara automatik. Kan? So saya nak kalau mana yang rasa ada nak bercerita sikit pun, kalau tak pun nak motivate orang, boleh kita geng Pagi Hot ni memang kita open macam tu. So insyaAllah kita pergi pada next. Cikgu Su kita boleh unmute lah kalau nak dah boleh ready untuk sharing. Assalamualaikum JLT. Pagi. Salam pagi. Alhamdulillah, saya nak bersyukur sebab diberi peluang untuk sharing sebab ni first time saya ambil peluang untuk share. Gementar juga, tak tahu nak cakap apa, tapi itulah nak bersyukurlah sebab mungkin saya jenis darah O kan, macam JLT Yusrida kata, kalau darah O ni dia macam kena ada diberi peluang macam tu kan, baru dia macam mau keluar kan. Lepas tu JLT ada sebut nama saya tadi kan, jadi saya rasa macam bersyukurlah sebab saya disuruh macam tu kan. So jadi adalah peluang untuk saya share hari ni. Kalau tak disuruh nama Cikgu Su tu mungkin belum keluar kot. Okay, so saya nak bersyukur tadi. Pertama syukur sebab boleh sharing. Yang kedua, semalam saya bersyukur sebab dapat share dalam grup kecil Solid Academy tentang cara edit gambar Canva dengan tim Solid. So saya bersyukurlah sebab dapat share ilmu dengan tim. Yang ketiga, alhamdulillah berkat sharing di status WhatsApp, di Instagram, saya ada juga dapat PM untuk join ahli 2 orang. Dan bersyukur juga sebab mereka join ahli dan nak beli produk lah, ada nak order ABC dan ke krim. Itu pun saya rasa bersyukur lah sebab bukan senang kan orang nak PM kita kan, macam tu. So JLT tu je kot saya punya sharing, kesyukuran. Terima kasih. Thank you Cikgu Su kita. Masya Allah. Saya sangat suka orang walaupun sekecil-kecil benda yang dia buat, yang dia rasa bersyukur, benda tu yang buatkan kita akan menang besar. Maksudnya kita bersyukur dengan benda sekecil-kecil, insyaAllah rezeki yang besar akan datang. Daripada situ kita didik diri kita, benda yang kecil kita bercerita dengan orang, Masya Allah kita rasa bersyukur. Dengan rasa bersyukur tu dengan, ya macam orang cakap, sebenarnya susah kita nak dapat orang nak beli produk kita, tapi bila kita ada rasa benda kita bersyukur macam tu, buatkan kita lagi rasa tertarik. Maksudnya kita nak attract lagi orang untuk kita lebih banyak lagi sharing
lebih banyak lagi kita gunakan cara untuk kita sebarkan kebaikan produk kita pada orang lain kan. Saya sangat bersuka sebab Cikgu Su pun dah pecah dia punya tembok dia untuk dia mula dah start bercakap, berkongsi di dalam geng Pagi Hot kita ni. Dan buatkan selama ni mungkin dia tengok saja, dia dengar orang sharing, orang bercerita, tapi alhamdulillah hari ni dia pecahkan tembok dia tu. Dia dah mula bercakap dan semoga kita boleh mendengar setiap minggu daripada Cikgu Su kita berita baik dan rasa bersyukur dia sepanjang minggu. So kita tanpa buang masa, kita pada next kita jemput Asila. Asila dah ready ya? So insyaAllah, okay Asila unmute boleh sharing. Assalamualaikum, monya-monya semua. Alhamdulillah, Asal sihat hari ni. Walaupun minggu lepas tak apa sihat dah. Alhamdulillah lagi. Dengan produk Forever, Pomestin, Asila tak makan langsung vitamin pada klinik. Obimin saya tak ambil langsung. Saya just fokus dengan Pomestin. Bulan lepas saya punya HB 12.3. Bulan ni 3.85. Lompat bintang kot. Orang dah 19 minggu pregnant 3.85. Nurse kata macam pelik. Puan ni orang berat badan turun tapi HB naik. Saya cakap saya pakai produk Forever. Sampai nurse cakap kena jumpa doktor. Saya kata tak apa. Saya tahu produk sesuai untuk orang pregnant. Dia macam curi lah kenapa nak pakai produk suplemen lain kan. Saya kata tak apa. Saya just makan juga. Asalkan anak saya sihat. Kita tahu apa yang nutrien yang boleh baik kat anak. Dan itu macam yang cek tu kata awak makan apa je. Dia tu tanya asal dia macam tu je. Saya makan produk Forever. Saya tunjuk lah. Saya bawa botol aloe vera tu. Makan aloe vera ni cakap. Oh, berat badan puan turun. Tak sesuai lah untuk orang pregnant. Tapi taklah banyak turun sangat. Setakat 500 gram je turun cakap. Saya tak kira. Tapi yang penting saya kata nutrien dapat kat anak. Sebab saya memang ambil Pomestin, ambil absorbency minyak ikan. Saya ambil setiap hari kan benda tu. Sampai saya kata berapa HB? Dia kan tanya kan. Saya kata 3.5. Dia kata boleh beli Pomestin. Ubat tu memang husband saya itu pun demam pun tak makan ubat pun. Dia sama makan kita punya aloe vera, minyak ikan. Lepas tu propolis. Anak saya pun sama demam tu. Pergi klinik hanya nak dapat MC sama saya je. Cakap ya Allah Tuhan aku. Cakap tak payah dah makan ubat-ubat yang lain. Cakap yang dah natural daripada yang natural remedies ada cakap pakai yang lagi bagus daripada ubat-ubat yang kat luar tu. Cakap saya rasa macam bila sekarang ni pun saya rasa saya punya arwah lain. Jumpa orang jenis tanya. Diorang akan tanya saya terus. Dari mana? Macam soalan dia nak berkawan kan. Saya kata saya dari sini. Saya buat, dia tanya buat apa. Saya kata saya jual produk Forever. Tunjuk. Saya tunjuk dah botol. Saya memang bawa botol aloe vera. Oh, lepas tu. Tadi saya pergi kedai. Saya demak tu Cina kata. Ada ia jual aloe vera ke adik? Saya jual botol aloe vera. Oh, ini bagus ni. Saya cari ni produk. Okey, saya pun bagi saya punya flyer. Sekarang dulu macam takut nak bercakap dengan orang. Sekarang ni cakap je. Walaupun orang tak nak tak apa cakap je. Macam banyak perubahan kat diri sendiri. Anak pun banyak perubahan. Macam apa yang Kak Ayu sebut tu sebenarnya yang terbaik sebenarnya. Kita jangan tolak tangan kita ni mentor. Kita pegang je walaupun lambat tapi kita just follow juga. Kita cuba juga yang terbaik untuk dia. Walaupun untuk diri sebenarnya untuk diri kita sebenarnya jangan tegur tu. Jangan sentap apa yang Kak Yu cakap apa. Jangan sentap apa pun. Dengar je yang dia cakap tu. Ikut je. Follow je apa yang dia minta. Macam saya dah 2 tahun. Walaupun dah 2 tahun. Masih lagi dekat AS. Macam saya bersyukur benda tu. Kalau saya rasa sebab lain dah tinggal macam tu. Sebab saya tengok ramailah yang kat Facebook kan bercerita pasal ni. Saya diam, saya tengok je. Ada yang PM saya dah lama kan nak buat Forever. Saya yang tolong tak approach kan pakai apa. Atau misalnya tak apa saya stay dengan Forever. Kenapa stay dengan Forever? So, macam dia tanya kenapa stay dengan Forever. Saya kata lah saya stay dengan Forever lah. Kita tak bercerita dengan keburukan, nak cerita keburukan dia. Macam kita pakai kita punya penggunaan produk kita. Macam bila husband saya dah 50 kan. Anak buah dia lebih muda daripada dia. Tanya dengan dia. Pak Lu makan apa je? Sihat je boleh bawa drive jauh-jauh semua. Cakap. Saya dah lah minum aloe vera lah cakap. Untuk bagi tenaga. Memang saya pun cakap dah jarang sangat
minum kopi, dah jarang merokok. Macam benda tu slow-slow memang tak ada berhenti secara mendadak. Saya rasa gunalah produk walaupun cakap saya ni bukanlah orang jenis orang yang berada, tapi untuk beli produk tu setiap bulan dia ada khas untuk peruntukan untuk beli produk. Cakap beli untuk anak. Anak saya pun tahu, Umi, Aisyah punya ada features. Betul dia punya dengan madu. Dengan saya campur madu dengan biru polis. Anak saya pun sekejap je hari tu dia sesama 2 hari dah sihat. Bukunya kenapa ramai yang tolak? Kadang orang tak nampak apa gitu dia punya dia guna nak cepat result. Nak minum sebotol pun tak result. Mana boleh macam tu? Saya pernah cakap. Macam kita ni dah berapa tahun tak pernah detox, tiba satu botol dah sihat. Tak boleh kita berterusan pakai. Ada yang kata ada yang cakap saya ni sekadar nak berjual. Saya share apa saya pakai. Sebab saya ni dulu gas yang teruk cakap. Memang setiap hari makan ubat nak untuk sihat. Kadang tak bangun cakap. Tapi alhamdulillah dengan produk Forever ni saya boleh bangun, saya boleh sihat cakap. Itu saya nak cakap, sihat. Kadang-kadang menangis tau bila dapat testimoni orang yang boleh mak dengan ayah dia sihat. Saya rasa tak dapat tolong mak dengan ayah saya. Kenapa bila ada kawan-kawan kata lah nak jual produk mahal semua, saya kata bukan mahal tapi dia punya kualiti cakap. Kerana sampai tu macam hari tu saya jumpa kawan saya share, dia tolak produk Forever, lepas tu ayah dia kena potong kaki meninggal, dia mesti sedih, dia salahkan saya. Kenapa lama beritahu? Saya dah beritahu awal, saya dah share dia punya produk pasal aloe vera, dia tolak. Lepas dia dah salahkan saya lagi. Dia tak ada no point, saya share je. Nak baca tak baca cakap. Saya rasa saya dah bagi info, share apa tu. Sekarang macam ramai kawan-kawan saya dah mula buka mata bertanya saya macam mana produk Forever ni, jadi ke anak kau macam mana. Kita cerita lah. Anak aku macam orang sekarang ni dah nampak saya punya kat Facebook pun saya dah nampak saya punya share kan. Ramai yang like kawan-kawan yang kawan sekolah yang tak pernah tegur dulu tiba-tiba tegur. Kawan kuliah pun sama, tiba-tiba PM tanya produk. Saya jawab je lah. Kalau ada rezeki aku memang dia nak jadi ahli aku, jadi. Tapi kalau dia nak tahu pun tak apa. Kita share je kebaikan, tak salah pun. Saya satu paling best, minggu ni saya buat satu posting, saya dapat like daripada Datuk Desmond. Wow. Saya kata saya first time dah 2 tahun saya dekat Forever, tiba-tiba Datuk Desmond like saya punya status. Cakap, wow Datuk. Cakap, saya tak pernah jumpa, saya tak pernah dapat like daripada Datuk. Tiba-tiba tipu yang atas boleh cari saya. Saya dah boleh like saya punya. Dia say, good masuk kelas. Wow. Tinggi tipu. Sebenarnya kan, apa kita buat ni konsisten je. Jangan sabar, konsisten. Kalau kita konsisten, saya dah tinggal Forever je lah. Saya dengan saya tak ada timnya. Saya seorang je masuk kelas. Tapi saya kata, kena juga buat. Nanti tak ada ilmu, orang senang je nak tipu kita. Kita kena tambah ilmu setiap kali. Setiap kelas masuk ilmu setiap orang tu berlainan. Saya share tu je tu boy. Terima kasih. Terima kasih untuk Asila kita. InsyaAllah semoga Asila kita ni terus maju, terus berjaya di Forever Living. Dia stay lama kan. So semangat itu yang kita nak sebenarnya. Bila kita percaya kita punya produk, bila kita percaya kita punya marketing plan, kita akan pergi ke tempat lain dah. Kita pergi tempat lain buat apa kan? Buat tempat lain tu memang kita tahu platform dia dah lah tak cantik. Lepas tu saya rasa akan menyusahkan kita pula. So kita stay kat Forever insyaAllah. Macam saya kata, setiap orang beza perjalanan dia. Kan? Tapi percaya bahawa kejayaan tu pasti akan datang. Mungkin kita dah hampir menghampiri kepada kejayaan tapi kita stop dekat situ. So sangat-sangat rugi. Sebab Forever ni semua benda dah ada dah. Kita ada kelas, kita ada grup macam ni, grup untuk motivasi each other. Kita ada leader kita yang sentiasa motivate orang kan. So benda-benda tu yang kita sangat patutnya rasa bersyukur berada di Forever Living dan berada di bawah Rich Academy. Di mana pada saya, you sentiasa memberi kata-kata motivasi yang buatkan orang bersemangat. Sebab itulah tugas seorang leader. Di mana leader ni sebenarnya, nanti sebelum habis sharing saya nak share. Sebagai seorang leader ni dia kena ada mindset. Leader dengan mindset ni dia bergabung bersama-sama. Mana together. So lepas habis sharing nanti, yang last kali saya nak sharing pasal leader dengan mindset. Sebab kalau kita ni jadi leader, mindset kita yang tak betul, kita susah untuk jadi seorang leader, di mana kita tak boleh growing. Anak-anak tim kita pun tak akan growing. So benda tu buatkan kita tak membantu. Maksudnya kita tak membantu kita untuk menuju kejayaan. Sebab Forever Living ini, konsep dia adalah
kita bantu anak tim kita, anak buah kita, anak kita punya leader downline kita, itu yang buatkan kita lebih berjaya lagi. Selain daripada kita tolong orang, kita tolong kita punya leader kita yang berniaga. So nanti akhir sekali, masa sharing nanti yang last, saya nak sharing pasal leader dengan mindset. So insyaAllah, kalau ada masa, tapi saya rasa ada masa, kita memang extend pun biasa kita pagi hot ni. So tanpa buang masa, kita jemput Abang Yusof kita. Kan, saya rasa dia seminggu ni, sejak itu saya balik daripada daripada Sungai Petani, lepas buat event tu, Masya Allah, rasa tak berhenti-berhenti orang jumpa dia. Masa malam tu sebenarnya event tu kita nak jumpa dia lebih awal lagi, tapi sebab tak berkesempatan Abang Yusof ada pergi ke tempat lain, dia hantar anak dia ke universiti. Tapi kita cuba juga, saya dengan Yus tak jadi balik awal. Kita cakap Abang Yusof balik. Abang nak resign. Hello. Lepas tu kita continue. Hari Isnin kita dengan Abang Yusof, kita suruh Abang Yusof buat event. Bila dia buat event, Masya Allah, daripada beberapa orang dia cakap, tapi bila orang datang kedai dia, bila orang datang pada dia, kita nampak orang. Abang. Abang. Saya cakap. Kita nak bagi Abang Yusof bercakap. Dan rasa internet dia tak berapa okey. Sebab suara sangkut-sangkut. Hello? Tak apa, kita continue. Sorry. Okey, kita continue. Abang Yusof, lepas tu kita buat event hari Isnin tu malam tu. Saya kata, Yus kata, memandangkan Abang Yusof balik sebab dah sayang kan kita dah sampai ke sana. So minta Abang Yusof buat event. So alhamdulillah malam tu event jadi, ramai orang yang datang. Maksudnya orang pergi kat kedai dia, tapi orang tengok apa orang dia buat kan. Jadi kita panggil orang, suruh jemput orang singgah. Masya Allah, mungkin itu yang Abang Yusof nak cerita. Dan saya sangat impress. Abang Yusof nanti mungkin dia akan cerita kot. Ada downline dia yang mungkin, saya sangat terkejut lah. Daripada mana datang dia dapat downline dia, saya pun tak tahu. Mungkin asbab katnya Abang Yusof dengan Kak Ros kita ni, sentiasa buka mulut, tak berhenti sharing. Itu yang dia dapat. Tapi Masya Allah lah, saya sangat suka sepanjang minggu itu lepas event yang kita jumpa Abang Yusof dengan Kak Ros tu. Masya Allah, dia dapat tarik beberapa VIP. Saya tahu berapa VIP dia punya bulan ni, minggu lepas lah. Tapi itulah, rasa bersyukur rezeki dia sebab dia tak pernah berhenti sharing. Dia sentiasa follow rapat Yus. Dia sentiasa ikut apa yang Yus cakap. Yus buat ini, dia ikut. Yus buat macam ni, dia ikut. Yus tegur dia macam ni, dia pun ikut. So itu yang kita nak sebenarnya. Sebagai seorang leader, Yus dah menjadi leader di, maksudnya orang dah menyerahkan tanggungjawab kepada Yus. Sebab itu dia pegang betul-betul. Tanggungjawab tu dengan cara kita tegur lah orang. You dah letak tanggungjawab pada Yus untuk kata saya nak berjaya macam ni kat Yus, saya nak macam ni. Tapi bila Yus nampak you dah slow, you dah lemau, teguran-teguran itu yang buatkan untuk you naikkan semula, teguran yang baik, kita ambil benda tu. So sebab tanggungjawab yang bila Yus dah pegang you punya tanggungjawab tu yang dia pegang sebenarnya. Maksudnya dia bersungguh-sungguh untuk buatkan you berjaya. Kan? Macam Bang Yusof, Kak Ros, kita tolong dia sampai sekarang. Sampai hari tu pun kita sebenarnya nak balik Ahad, tapi kita kata extend lah, kita tunggu Kak Ros balik, kita tengok apa peluang untuk dia. So kita membantu daripada situ. So terima kasih kepada Abang Yusof dengan Kak Ros, percaya dengan didikan Yus, percaya dengan teguran Yus, untuk buatkan dia sentiasa tak berhenti, sentiasa bersemangat. InsyaAllah kita dengar sharing daripada Kak Ros kita, apa cerita dia ni. Saya tak sabar nak dengar cerita dia apa. Okay Kak Ros. Okay. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Okay. Bersyukur lah. Alhamdulillah. Pagi ni Kak Ros dengan Abang Yusof masih diberi kesihatan yang sangat baik. Dan betul semangat memang berkobar-kobar. Memang minggu ni tak nak cakap. Sibuk yang sangat happy. Sibuk yang sangat happy tau. Okey. Okey, pertama sekali Kak Ros nak ucapkan tahniah pada manager carer. Dia adalah dia berjaya jadi salah seorang achiever Malaysia Rally ya. Alhamdulillah Kak Ros pun salah seorang achiever juga dalam Malaysia Rally. So kita akan pergi pada 27 Ogos ni ya. InsyaAllah
Harap-harap kesihatan kita masa tu sihat lah. Kira dengan Kak Ros ni lebih kurang je lah umur. Kira lebih tua setahun daripada Kak Ros. Kita sama-sama buat. Alhamdulillah, dia laju, dia sangat laju. Okey, sekarang untuk tahun ni Kak Ros baru nak masuk 3 tahun lah. 3 tahun. Tapi Kak Ros walaupun Kak Ros bersyukur sebab Kak Ros berjaya juga capai FTD, capai Eagle Manager dengan usia yang macam ni. Kak Ros tak sangka akan capai semua ni. Memang tak sangka. Sebab Kak Ros hanya peniaga saja. Kak Ros hanya peniaga saja dekat kampung saja. So alhamdulillah lah Allah bagi rezeki dalam Forever ni yang agak melimpah ruah lah, sebab dari first Kak Ros masuk, Kak Ros capai supervisor dengan cepat, AM dengan cepat, manager dengan cepat. Alhamdulillah sampai kini Kak Ros still dalam Forever dan bantu banyak sangat orang-orang yang sembuh di kampung Kak Ros tu. Apa yang Kak Ros nak cakap sangat bersyukur sangat yang baru-baru ni, tak sangka, benar-benar tak sangka JLT sampai juga ke Kedah. Sampai juga ke tempat Kak Ros ni. Sebab apa? Sebelum ni memang Kak Ros tahu JLT akan sampai ke Pening dan Kedah. Tapi kebetulan Kak Ros nak hantar anak ke UIA Pahang. So Kak Ros kena pergi kat Pahang 4 hari. So Kak Ros ingat tak sempat jumpa lah. Then dengan itulah kita kata perancangan Allah tu lebih baik. Allah ketemukan kami juga. Ya Allah, dalam masa Kak Ros baru sampai ke Kedah, balik dari Pahang tu, Kak Ros dapat terima mesej dari JLT kata nak datang ke tempat Kak Ros. Ya Allah, ya Tuhanku, akhirnya bertemu jugalah dengan JLT. Dan masa yang sama Kak Ros ambil peluang nak adakan event juga. Dalam masa sehari Kak Ros kontak, Kak Ros PM, Kak Ros panggil semua tim-tim Kak Ros. Walaupun dalam masa sehari Kak Ros cuba buat sebaik yang mungkin dengan ambil makanan lah apa semua, order-order semua. Dan alhamdulillah jadi jugalah event kecil-kecilan. Tapi walaupun kecil, Kak Ros anggap itu satu yang besar lah, besar sangat-sangat. Sebab JLT kita memang power sangat. Dia bersemangat sangat-sangat. Kak Ros tengok tim Kak Ros yang mana yang datang, memang dia orang ada juga yang datang tu dia cakap nak datang sekejap je sebab dia tak cukup masa tau. Tapi apabila JLT bagi sharing malam tu, memang semua melekat dekat bangku. Semua tak balik tau sampai pukul 11 malam. 12.30 Kak Ros, bukan 11. Pukul 12 lah suruh balik. Kita balik sampai pukul 12 lebih tu dia. So tu tengok betapa hebatnya, betapa powernya kita punya JLT punya sharing, JLT Yusda, termasuk JLT Razwan. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Dan tim Kak Ros yang tak pernah ramai yang tak pernah masuk Zoom pun, walaupun tiap-tiap hari Kak Ros memang mesti bagi masuk kelas. Tapi nak bagi tahu tim Kak Ros 90% orang tua-tua. 90% orang tua-tua. So yang Kak Ros amat teruja sangat ni, kebetulan dalam minggu ni masa dekat Kak Ros nak pergi ke Pahang tu, dalam sibuk-sibuk siap persiapan anak-anak, tapi Kak Ros boleh sharing lagi. Dan Kak Ros ambil peluang dalam minggu tu saja Kak Ros boleh sharing 8 orang. 8 orang masuk ahli ya. Okey, dan termasuk yang hari ni punya yang selepas JLT sharing malam tu Kak Ros dapat 3 orang.
3 orang VIP member. Dan 3 orang VIP member tu ada yang orang baru tu memang dia muda. Muda dan pandai buat buat video-video macam tu. So dia pun pandailah masuk Facebook dan dah bertindak tau. Dah bertindak walaupun baru masuk 2 hari 3 hari ni saja. Alhamdulillah. Kak Ros harap tahun yang nak masuk 3 tahun ni Kak Ros dapat fighter. InsyaAllah. Sebenarnya Kak Ros sampai ke saat sini tak ada lagi manager tau. Walaupun Kak Ros dapat capai F2D, walaupun Kak Ros dapat capai Eagle Manager, tapi Kak Ros belum ada AM seorang pun dan manager seorang pun belum ada lagi. So tahun ni Kak Ros harap anda semua boleh doakan Kak Ros dapat capailah CBM. Kak Ros usaha walaupun Kak Ros tak dapat semua tu, tapi sehingga hari ni semangat Kak Ros tak pernah jatuh. Tak pernah jatuh. InsyaAllah Kak Ros akan cuba sedaya upaya. Dan yang paling best ni 3 VIP ni, Kak Ros baru first time dapat VIP member orang Holland, Belanda. Dari orang luar negara. So alhamdulillah ambil sikit ilmu dari GLT Razwan yang duk coach duk bagi tahu kita kan macam mana nak handle negara Belanda kan punya orang ni yang nak masuk VIP. Alhamdulillah GLT Razwan dah settle untuk kita dan kita pun pergi tanya dekat brand semua. Alhamdulillah tahulah prosedur dan syarat-syaratnya. Okey, itu yang Kak Ros sangat teruja sebab 3 tahun baru nak dapat seorang yang dari FBO dari luar negara. InsyaAllah minta doa dia akan berusaha dekat sana dan Kak Ros dapat kembangkan lagi lah Kak Ros punya rangkaian. Okey, alhamdulillah. Lagi satu, kemarin Kak Ros baru lagi sharing dengan salah seorang yang akan buat VIP member juga dalam bulan ni juga dia akan usahakan. Dia juga salah seorang daripada speaker dari syarikat-syarikat lain. Speaker bekas speaker daripada syarikat-syarikat produk-produk lain lah. Dan Kak Ros cuba nak dapatkan dia insya-Allah dalam bulan ni juga insya-Allah VIP. Bersyukur sangat-sangat Allah nak bagi tahun ketiga ni mungkin kita doakan boleh dapat semua tu. Okey, tengok dengan GLT datang ni alhamdulillah Kak Ros lebih bersemangat, tim-tim Kak Ros pun lebih bersemangat dan yang mana dah hadir dekat situ pun sahut promo GLT tau. Sahut promo GLT terus VIP. Yang tak VIP dah upgrade VIP. Alhamdulillah. Bersyukur sangat-sangat. Dan Kak Ros harap semua yang dalam ni kalau yang mana tak dapat pergi Malaysia Rally boleh register join. Pergi dengar, ambil ilmu, ambil semangat. InsyaAllah kita yang achieve ni okey kita boleh pergi, tapi you all yang belum ni boleh juga. Kalau nak pergi tak apa, tapi kita sama-sama buat, jangan rasa down. Dalam bisnes ni lambat atau cepat dia akan jadi juga. You jangan berhenti saja, insya-Allah. Okey. Kak Ros nak panggil Abang Yusuf sekejap saja. Okey, boleh ya? Boleh kita dengar apa Abang Yusuf cakap ni. Mana Abang Yusuf kita ni? Okey. Terima kasih Wan. Terima kasih GLT. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Okey, Abang Yusuf nak share sikit je. Nak pelan sikit suara kat sana. Okey. Abang Yusuf nak sharing ialah untuk siapa-siapa yang di dalam grup, di dalam Rich Academy ini, kalau buat kerja, kalau ada pasangan, Abang Yusuf nak pesan, ajak pasangan buat. Macam Abang Yusuf dengan Kak Ros, bila kami buat kerja, selalu kami buat kerja berdua. Bila kita buat kerja berdua, kita punya kekuatan tu lebih bagus. Okey, macam GLT Razwan juga buat kerja sekali dengan GLT Youth Leader. Okey.
lagi satu Abang Yusuf nak pesan, kalau kita buat kerja di Forever Living ni, kita kena fokus. Kalau kita betul-betul nak buat Forever, bila kita buat kerja Forever tu kita kena fokus buat betul-betul hanya kita buat Forever. Kalau kita buat bisnes tapi kita nak campur aduk dengan bisnes-bisnes lain, tu makna kita tak fokus. Bila kita tak fokus, kita tak boleh bagi tumpuan. Jadi kita jadi macam cacah merba. Macam Abang Yusuf dengan Kak Ros, kami walaupun peniaga, tapi fokus kami adalah Forever. Jadi insya-Allah kita akan berjaya. Harap Abang Yusuf dengan Kak Ros akan berjaya di Forever. Okey, itu je. Terima kasih. Amin. Yang dalam ni siapa yang muda-muda tak tercabar ke dengan Abang Yusuf kita, dengan Kak Carol kita ni kan? Lain macam dia punya semangat kan. Orang lama ni, kita nak tahu macam mana orang lama ni. Rasa bersemangat ke tak orang kita ni? Yang muda-muda ni, siapa yang rasa terbakar, saya nak tengok kat ruangan chat, ada 36 orang dia terbakar. Kalau tak ada 36 api nama keluar ni, dia tak terbakar langsung dengan cerita Abang Yusuf, dengan cerita Kak Carol kita ni. Kan, dua orang ni memang bersemangat gila. Abang Yusuf dengan Kak Ros ni, saya tak sangka dia boleh dapat orang yang daripada duduk kat Belanda tu kan. Boleh jadinya. Kalau memang rezeki dia, malam saya ajar lah macam mana kan. Silap-silap orang Sungai Petani dah ada income daripada Holland, Netherlands. Siapa rasa tak terbakar dalam ni, memang saya tak tahulah cakap apa. Masuk geng pagi hot tak terbakar, saya tak tahu. Tapi itulah saya cakap. Kak Ros dengan Abang Yusuf ni dia punya semangat 3 tahun dia menunggu, dia menanti. Tak ada pun macam dia cakap kan. Tak ada seorang pun daulan dia, manager. Tak ada daulan pun paling tinggi pun supervisor. Tapi itulah. Saya dengan Yus, tugas kita datang membantu. Memberi dan support. Macam itulah. Walaupun Kak Ros ni sebenarnya keturunan kita yang keempat, tapi kita tetap support. Kita tetap bantu. Tak kira lah you keturunan ke berapa pun. Kalau you bersemangat, you rasa, Kak Yus nak minta tolong, insyaAllah kita akan datang dan kita akan bantu. Sampai you berjaya. Kalau itu yang you nak. Kalau you sanggup terima teguran, you sanggup dengar tindakan daripada Kak Yus untuk buatkan you berjaya, kita ajar satu persatu. Kalau you rasa boleh ikut. Kan? Tapi pada saya, apa yang Yus ajar selama ni, sepanjang almost 5 years kita buat Forever ni, tak ada satu benda yang tak bagus pun yang Yus ajar. Kan? Tapi alhamdulillah, kalau orang yang ikut, insyaAllah dia akan berjaya. Tapi kalau orang tu dia tak nak ikut, kita tak tahulah macam mana. Mungkin dia ada benda lain kot dia nak ikut. Tapi apapun terpulang, kalau rasa nak ikut, kebaikan dia ada. Kalau tak nak ikut pun saya tak tahulah nak cakap apa. Tapi kebanyakannya apa yang kita ajar adalah untuk kebaikan dan membuat you berjaya. Sebagai seorang leader kan, tadi macam saya kata ada mindset tu kan. Leader dengan mindset dia kena ada lah kan. Tapi saya rasa Kak Yus dia nak sharing, tapi saya tak tahu dia boleh sharing ke tak. Dia hanya raise hand je. Abang, bagi sayang. Cepat bang, bagi sayang. Okey, cakap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okey, boleh dengar tak suara Kak Yus ni? Boleh dengar ya? Okey, Kak Yus ada kawan baru tak? Nak tahu tak kawan baru Kak Yus siapa? Nak tahu tak kawan baru Kak Yus siapa? Ni adalah Tong ni satu. Okey, sebenarnya Kak Yus pagi ni ada perjumpaan dengan usahawan-usahawan dekat pagi ni lah dekat dalam seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Okey, so sebenarnya saya nak share pada anda semua. First of all, okay, I'm very proud with each one of you. Okay, Kak Yus sangat berbangga dengan semua tindakan yang anda lakukan. Sentiasa percaya kepada diri, sentiasa cakap benda baik-baik pada diri, sentiasa yakin kepada kebolehan diri. Okay, anda semua jangan lupa tentang sharing darah yang Kak Yus dah share kepada anda semua. Ingat tak? Kak Yus dah cakap dah. Orang darah O adalah orang closer yang terbaik. Jadi pergi belajar macam mana buat closing. Dan you kena yakin, aku ni darah O ni memang Allah dah pilih, aku ni pandai buat closing. Aku boleh close a deal, aku boleh buat sales yang banyak. Bila you yakin, barulah akan ada tindakan, barulah benda tu akan menjadi. Okay, kepada orang yang darah AB, always remember that you are born to be a network marketer. You tak boleh kerja dengan orang. Korang kena bergerak. You tak boleh makan gaji. You kena duduk dalam bidang network. Barulah korang menjadi. Jadi korang kena yakin. Aku sebenarnya dalam Forever, inilah memang tempat sesuai untuk aku. So, you takkan ada nak beralih arah. Oh, nak pergi makan gaji lah. Takkan menjadi mana pun. Tapi kalau you duduk dalam bidang network, you akan menjadi sangat-sangat. Tapi kena ada proses dia. Okey, kepada darah A. Darah
korang kena percaya. Korang ni adalah leader. Korang adalah leader. Korang adalah leader. Allah memang jadikan orang darah A ni sebagai seorang leader. Jadi kalau sekarang ni you rasa tak yakin, tak mampu, rasa macam tak confident, you kena yakin bahawasanya aku ni sebenarnya ada potensi kepimpinan dalam diri you tu sendiri. So bila you ada keyakinan pada diri tu, you akan mula develop, slow develop, keluarkan potensi. Orang putih panggil unleash your potential. Gitu kan. Kepada orang darah B pula. Okey, darah B yang networking tu, sorry. Kalau darah AB, dia darah B apa lupa apa maksud Rasulullah Muhammad. Darah B apa lupa dah Kak Yus. Darah AB tu betul, darah AB tu betul. Kalau darah B ni dia adalah dah lupa lah. Darah B networking tak korang sini. So whatever it is, ingat korang punya darah AB tadi adalah follower yang bagus. Follower yang bagus, student yang bagus, and believe lah yang korang akan menjadi leader yang bagus. So, Kak Yus pesan kepada anda semua, everything it started with what you see about yourself. Okay? Korang ingat lagi tak sharing Kak Yus dalam Kickstart? Ingat tak? Ada gambar pantai. Okay, pantai tu kalau orang tu dia tengok, pergi nampak gambar pantai, rasa dapat percutian. So, you akan dapat percutian. Tapi kalau orang dia nampak, pantai tu adalah tempat cari rezeki, dia akan jumpa ikan, ketam, macam-macam rezeki kat situ sebagai seorang nelayan. Kepada orang yang nampak dekat pantai tu ada mutiara, dia akan cari, dia akan dapat mutiara. Kalau dia nampak dalam pantai tu kat laut tu ada minyak, dia akan dapat minyak. Dan kita ni boleh nampak botol kuning, apa yang you nampak sayang? Apa yang you all nampak dengan botol kuning tu? Botol kuning tu korang nampak apa? Boleh tulis kat ruangan chat tak? Korang dia nampak botol kuning tu, apa yang korang nampak sayang? You nampak kesihatan, keuangan lagi, nampak apa lagi? Apa lagi yang you nampak? Kalau you nampak kesihatan, you akan dapat kesihatan je lah. Alhamdulillah. Kan? Lepas tu you kena nampak beyond that. You nampak lagi, aku kalau nampak botol kuning ni, aku nampak kekayaan. Aku nampak duit yang banyak, melimpah ruah. Bukan duit yang cukup-cukup tau. Duit yang melimpah ruah. Mana you nak cari bisnes yang boleh bagi you income berpuluh-puluh ribu sebulan tanpa korang keluarkan modal, tanpa korang keluarkan stok, tak payah simpan stok, tak payah buat pairing. Tak ada sayang. So you nampak forever ni memang tempat lubuk duit. Kemudian kau nampak tak, forever ni adalah yang you nampak ni adalah freedom. Okay, freedom ni adalah bukan saja dapat time freedom, financial freedom. Tapi dengan botol kuning ni korang ada kebebasan nak buat pilihan yang best dalam hidup korang. Kalau dulu korang berfikir, kalau nak pergi bercuti, nak pergi Langkawi ke, di Cameron. Tapi bila korang dah buat forever living, duit dah terlampau, terlajak banyak, korang boleh buat pilihan dengan family. Bang, kita nak pergi Paris ke, kita nak pergi Switzerland. Nampak tak? Pilihan yang best you all boleh buat. Okay? So dekat forever ni, itu yang kita nak. Kan? Kita nak dapat ketiga-tiga sekali. So korang kena fokus, korang kena percaya pada diri dan keep on develop diri korang. Unleash your potential. Keluarkan sedikit demi sikit potensi korang. Macam mana nak keluarkan potensi tu? Dengarlah cakap leader. Leader suruh buat. Leader suruh respon. Ni dalam grup WhatsApp, sakit hati Kak Yus. Tengah-tengah Kak cakap, Mak, sakit hati, geram sangat. Kenapa dalam grup WhatsApp ni tenggelam timbul, rasa nak keluar, tak nak keluar sudah. Mana pergi yang kata nak unleash your potential tu mana? Kita bagi salam, Assalamualaikum, pagi, haram tak keluar. Hilang semua. Macam kura-kura masuk dalam dia punya badan ni balik. No, it's not like that. Macam siput. Jadi kan Kak Yus bagi tahu, korang kalau korang nak dapat lebih daripada leader, korang kena tunjuk yang korang nak. Korang kena tunjuk yang korang ni, bila leader aku bagi, you tahu tak? Bukan leader je kerja kena bakar korang. Korang kena bakar leader. Bila leader tengok korang ni bersemangat, korang rasa korang tak dapat lagi banyak ke? Korang akan dapat lagi banyak sayang. Jadi, do your part. Okay, korang kalau nak dapat lebih daripada leader, korang juga kena bagi lebih. Okay, dalam grup WhatsApp itulah rumah kita, yang mana kita duduk, yang mana kita tinggal, yang mana saya nampak each other. Ni kalau dalam grup WhatsApp pun, alah hidup segan mati tak mau. Jangan nanti kan korang tak dapat apa dalam grup tu kan. Nak macam tu ke? Tak nak kan? Mesti nak lebih-lebih kan? Jadi kalau you all nak lebih-lebih dan dapat idea lagi banyak, then korang kena contribute dalam grup. Apa aktiviti, share dalam grup. Apa orang bagi, at least bagi thumbs up, respond, appreciate, bersyukur. Tanda kita bersyukur adalah kita menghargai, berterima kasih. Orang kalau tak bersyukur, dia akan hilang tau.
So, Kak Yus nak pesan, sikap dalam grup WhatsApp itu adalah permulaan. Kalau dalam grup WhatsApp korang sendu, sales akan sendu. Orang yang paling kecoh dalam grup adalah insyaAllah orang tu dia rezeki, dia punya income, dia punya sales dia luar biasa. Okay? So Kak Yus harap perubahan ni kena konsisten. Tak mau lagi sekali ketuk, sekali keluar. Sekali ketuk, sekali keluar. Tak mau. Kan Kak Yus malas ketuk ke kan? Kan? Okay, jadi last tadi pada Kak Yus, make sure korang keep on learning. Okay? Bagus belajar buat. Rich Academy bukan sekolah. Rich Academy bukan sekolah, ingat walaupun nama dia Academy, tapi Rich Academy ni adalah tempat untuk korang buat duit. Korang dekat dalam Rich Academy ni apa korang tak dapat? Head to toe korang dapat. Mana korang nak cari Academy yang bagi everything and it's for free sayang. Daripada dalaman, luaran, motivasi, keusahawanan sampai ke keagamaan, semua ada. So, manfaatkan Rich Academy ni baik-baik tau. Okay, kena bersyukur kita berada dalam Rich Academy. Okay, so thank you so much to everyone. Kak Yus yakin, sebenarnya Kak Yus ada perasaan korang punya sales akan melonjak bulan ni. Percaya je Kak Yus. Kalau bulan lepas sales korang contoh, korang dapat 30 cc, bulan ni korang akan dapat 60 cc. Akan naik separuh bulan ni. Percaya tak? Korang kena percaya. Sales korang akan naik separuh bulan ni insya-Allah. Kalau bulan lepas 40 cc, bulan ni 80. Kalau bulan lepas 80, bulan ni akan jadi 160. InsyaAllah Kak Yus akan berjaya. Okay? So salam saya daripada Kak Yus. Thank you so much. Kita jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa setuju dengan apa Yus cakap ni? Siapa setuju? Maksudnya kena respon dalam grup. Kalau you respon dalam grup, you termotivasi. Tapi kalau you tak respon, adakah leader tu akan termotivasi? Siapa setuju? Saya setuju. Kalau you tak ada respon apa-apa pada Yus, you akan lemah. Budak-budak ni nak ke tak nak? Budak-budak ni nak apa ni? Semua senyap kan? Kalau you tak ada respon apa-apa, saya rasa leader yang ada dalam grup tu, Yus tu sendiri, ketua pada kapal tu, tak ada respon daripada anak kapal dia, you rasa kapal tu pergi mana? Siapa boleh bagi tahu saya kapal tu pergi mana? Kalau tak ada respon daripada leader pada kapal tu, kan? Kapal tu pasti akan tak tentu arah dan akan tenggelam. Siapa nak kapal tenggelam? Siapa nak kapal tenggelam? Tolong jawab. Ada tak nak kapal yang tenggelam? Kalau tak nak, tulis tak nak. Kalau tak nak, kena ubah sikap. Kalau tak nak, kena respon dalam grup. Macam you cakap, banyak kali dia ada cakap. Tolonglah respon. Maksudnya respon tu bukan apa. Yus ni dia bila kita tengok kan, orang responnya, dia punya semangat tu kan. Yus dah bagi semangat dekat you all. You dah ramai dah dapat semangat. Tapi Yus nak juga, dia rasa semangat juga. Maksudnya ada orang respon ke dia, oh orang ni faham, oh orang ni dah baca, orang ni dah tahu, orang ni dah, itu yang dia nak. Dan dia akan bagi lebih lagi. Sebenarnya itu sikap dia. Dan macam tadi saya janji, saya kata, saya nak cerita pasal leadership dengan mindset. Kan? Leadership dengan mindset ni memang tak boleh dipisahkan. Kan? Dua-dua tu dia walking together. Dia berjalan bersebelahan. Untuk menjadi leader yang bagus, kita kena ada mindset yang betul. Kan? Sebab leader ni, kan, saya nak tanya, perkataan leadership tu apa maksud dia? Kalau you pecahkan, kenapa orang selalu cakap leadership tu? Okay? Perkataan leadership tu, kalau you faham, you pecahkan pada ketiga bahagian. Lead the ship. Okay? Lead the ship. So, Yus adalah seorang leadership. You adalah leader. Semua orang leader. Lead the ship. You nak bawa kapal you pergi mana? You nak bawa kapal you berhenti tengah laut ke? You nak karamkan kapal you ke? Ke you nak bawa pergi kepada kejayaan? Lead the ship. Faham tak? Lead the ship. Okay? Laut ada badai ke ada apa ke? Itu adalah cabaran. So, tim memang akan menemui cabaran. So, sebagai leader, dia akan ada mindset yang betul. Okay? Bukan saja leader yang penting, tapi semua, keseluruhan kapal tu penting. Kalau dalam keseluruhan kapal tak beri kerjasama, tak ada respon dalam grup, kan? Kita tanya pendapat, tak memberi pendapat. Kita tanya, nak buat itu boleh ke, nak buat ini, apa you punya pendapat. Sebagai seorang leader, dah baguslah leader tanya. Tapi you dalam kapal tu, anak-anak kru kapal ni semua senyap. Kan? Kita duduk diam. Lepas tu kita buat tak tahu. Jadi kapal tu tak tahu nak ke mana dah.
leader yang bagus semua lama dia dah jadi leader. Dia dah jadi leader yang bagus sebab dia tak ada respon daripada kru dia. Sebab kapal ni dia pernah complete leader dengan dia punya anak kapal dia sekali kan. So mindset tu penting. Kalau you punya mindset sebagai seorang leader tak penting, you tak boleh bawa ke mana-mana. Kan? Kalau macam kita tengok macam orang buat sirkus kan laluan tu, titian tu, masuk tali tu. Kalau dia tengok bawah, dia mesti takut. Orang nak lalu sirkus tu lalu ke talian. Kalau dia tengok bawah, mesti takut. Kenapa dia mesti tengok depan? Sebab dia beritahu ke depan, dia boleh balance. Otak dia fokus ke depan. Sebab dia fikir, oh, benda ni akan maksudnya benda ni akan berjalan dan berlaku, aku akan berjaya kalau aku tengok ke depan. Kalau dia tengok bawah, dia mesti takut. So mindset kena betul. Sebagai seorang leader, kita kena mindset yang betul. Mendorong kepada tindakan yang apa yang akan kita buat. Kan, kalau kita punya mindset ni bercanggah dengan tim, macam mana kita nak buat kan? Sebab tu, you sebagai leader, dia akan tanya pendapat. Kita nak ada penjagaan. Dalam satu kapal, biar semua satu arah, satu tujuan. Senang kita nak kemudi kapal, lead the ship. So, leader-leader di dalam Reach Academy ni, dia kena pandai kat situ. So, mindset yang ada dalam, yang perlu ada dalam leadership ni, dia ada 4 sebenarnya. Grow mindset, yang pertama. Learning mindset, deliberative mindset dengan promotion mindset. So yang pertama saya nak cerita kat sini, grow mindset ni, kalau you sebagai seorang leader, kalau ada cabaran yang datang, kita cari jalan, bukan tumpu kepada masalah. Kalau kita tumpu kepada masalah, kita boleh nak grow kita punya mindset. Kita susah nak capai kita punya target. So kita stuck dekat situ. So sebagai seorang leader, saya percaya dalam yang datang geng Pagi Hot pagi ni adalah leader. Walaupun you ada seorang je downline. You dah start menjadi seorang leader. Okay? You kena ada, dia panggil apa? Grow mindset. Ada masalah, jangan tumpu kepada masalah. Kita cari jalan penyelesaian. Lagi satu, learning mindset. Kita buat kelas, kita buat apa pun. Kadang you buat meeting tu ada info, ada knowledge. Masuk, join. Learning mindset. Leader ni kena sentiasa, kena tingkatkan diri dia, kena maksudnya upgrade diri dia. You sebagai seorang leader, you dah cuba upgrade diri dia. So, apa yang dia ada, ilmu dia ada, kita bagi kepada Reach Academy, anak didik dia yang bawah ni, ilmu yang dia perlu tahu. Sebab tu ada kelas-kelas. Walaupun kelas tu kita dah pernah masuk, kita punya sistem day kita, tetapi kadang ada penambahan ilmu. Jangan kita rasa, oh aku dah masuk, aku dah join kelas ni. Kalau use buat kelas motivasi, kalau use buat meeting, kita masuk. Kalau dulu, kita punya sistem day kita sampai 200 lebih orang masuk. Geng Pagi Hot kita sampai 150 orang masuk. Kadang, kita buat kelas ke kita buat geng Pagi Hot ni, kadang ada ilmu kat situ. Kalau you sebagai leader tak nak masuk, you rasa tak ada apa-apa, so macam mana nak upgrade diri, macam mana nak belajar, macam mana you nak menjadi seorang leadership. Kapal karam. Tak ada ilmu. You nak belayar tapi tak ada ilmu. Nak belayar tapi, angin ni boleh bawa aku pergi mana? Cabaran ni, laut tengah bergelora ni, apa perlu aku lakukan? Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu nak buat apa. Masalah pada kita sebagai seorang leader, leadership tu kita dah tak jadi leadership sebab kru dah tak bekerja sama. Sebab kita sebagai leader, kita upgrade diri kita. Kita tak tahu nak bagi arahan kepada kita punya anak kru kita. Ke mana kita nak pergi. Walaupun you grup kecil, walaupun you punya grup kecil, you dah jadi leader. So daripada sekarang, growing. Belajar, bila grup dah besar, you dah ada ilmu banyak. So kelas jangan lupa, geng Pagi Hot kita jangan lupa. Mana-mana ada kelas yang Kak Yus bagi tu, semua itu ilmu. So belajar. Jangan tinggal. Jangan tak masuk. Cuba masuk. Walaupun sibuk macam mana kena keluar ke, sebarang ada earphone, kita boleh dengar. Sambil mendengar, sambil menulis kan. Kita nak belajar, upgrade diri. Kita jadi leader. Kalau kita jadi leader, tapi kita, maksudnya kita dah jadi leader, tapi ada kelas-kelas yang kita tak masuk, maksudnya kita tak bersyukur dengan benda yang kita ada. Kelas tu adalah satu benda bentuk kesyukuran. Orang buat kelas, tapi kita tak bersyukur dengan benda yang kita boleh dapat. Kita dah tahu ada kelas. Ada peluang, rezeki tu. Tapi kita tak nak ambil rezeki, kita tak nak mendengar ilmu tu. You tolak rezeki. Macam sekarang, kita punya sistem day, ramai orang tak masuk. Kenapa nak tolak rezeki ilmu tu? Rezeki ni meluas. You dah start tolak rezeki, ilmu orang nak ajar,
rezeki, kelas yang Yus buat, motivasi, you nak tolak rezeki tu, macam mana rezeki yang lain nak datang? Kesyukuran daripada datang ke kelas tu tak ada. Kadang kita tak perasan benda ni. Macam geng pagi hot ni. Rezeki you untuk dengar motivasi. Rezeki you nak dengar inspirasi punya cerita orang. Tapi you tak nak rasa bersyukur dengan you tak nak datang. Tak payah sombong. Sombong tak nak dengar ilmu orang. You rasa you dah pandai, betul tak? Kan? Kita jangan macam tu. Kita kena tunjuk rasa bersyukur. Alhamdulillah ada rezeki kita. Kalau sibuk macam ni kita dengar. Okey, dengar. Walaupun tak sampai full, tak dengar habis, kita dengar sikit, tak apa. Saya kadang tak tahu nak cakap macam mana. Maksudnya, kelas ni sebenarnya ilmu. You dah jadi leader, ilmu you tak nak dengar. You tolak ilmu tu. Tu rezeki. Allah bagi rezeki macam tu, tapi you tolak macam tu. Macam mana rezeki lain nak datang? Jangan macam tu. Kan? Kita dah jadi leader, leadership. Tadi saya dah cakap apa? First, grow mindset. Ada masalah, ada cabaran, kita jangan tumpu pada masalah. Kita jadi leader, kita kena pandai, kena bijak. Nak jadi pandai, nak jadi bijak, kena belajar. Learning, learn. Tengok Kak Yus, dia cuba belajar. Alhamdulillah, kita cuba belajar. You datang dapat kelas, you belajar. Okey, macam nak mengatasi masalah. Ada apa pun, kita belajar. Daripada grow, menghadapi masalah, kita nak cuba hati masalah, kita belajar. Okey, dah lepas kita belajar, kita upgrade diri kita. Kita dah upgrade diri kita dari ilmu ni. Dia panggil deliberative mindset. Dia bijak membuat keputusan. Dia tak berpihak kepada siapa-siapa pun. Dia tak termakan nasihat orang ni, dia tak makan. Tapi dia bijak. Dia neutral. Dia lebih teliti dalam buat keputusan. Sama macam dengan Yus. You buat satu keputusan, Yus buat keputusan, dia dah teliti, dah tengok dulu dah. Apa yang patut berlaku? Yus kalau buat satu benda, dia bukan buat simple-simple bodoh-bodoh buat macam tu je. Buat, oh aku nak buat, buat. Tak ada. Dia dah selidik dulu apa kebaikan dia, apa keburukan dia. Kan, kita bukan saja buat geng pagi hot pagi-pagi macam ni. Kita bukan buat saja sistem day, nak buatkan you sibuk. Tak ada. Itu semua ilmu. Ilmu yang patut you guna. Dah jadi leader kan, leadership takkan nak kapal karam. Kesian kapal karam. You dah ambil tanggungjawab orang. Orang dah jadi kru, dah naik kapal. You dah jadi ketua. Orang percaya dekat you. Tapi you pergi buat kapal tu karam. Kenapa? Jangan buat kapal karam. Kesian kat orang kan. Kalau kapal karam, macam mana orang? Orang dah bagi kepercayaan kepada kita, tapi kita buatkan kapal tu karam. Kita sendiri buat kapal tu karam. Jangan macam tu. Kalau tak kuat, belajar, learning. Cuba. Belajar lagi. Belajar kat luar, kena bayar. Belajar dalam Rich Academy, kena bayar ke? Kena bayar. Kena bayar internet. Betul kena bayar, tapi kena bayar internet. Memang kena bayar. Bayar internet lah. Sebab kena kedai ni kan, Zoom kan, kita online kan. Tak apa. Kita bayar untuk kebaikan kita, untuk jadi leader. Daripada sekarang kita belajar. Walaupun grup kecil, kita jadi leadership, biar kapal kita ni, kita dah tahu arah mana. Kita dah tahu apa masalah datang, kita dah belajar. Kan? Lagi satu panggil apa? Yang last kali, dia panggil promotion mindset. Promotion. Apa maksud dia? Dia fokus kepada kemenangan. Dia fokus kepada ke arah yang positif. Dia fokus kepada perubahan. Dia fokus kepada, maksudnya, kejayaan. Prestasi yang lebih tinggi dalam soal-soal tugas dia semua nak tip-top. Maksudnya dia nak benda yang bagus sebab dia ada dah leadership. Dia adalah ketua kepada satu kapal. Sebab tu nak fokus kepada kemenangan. Dia nak suatu kerja tu bagus. Semua kerja fokus. Kan? Dia sentiasa berfikiran positif. Dah jadi leader ni kena macam tu. Tak boleh lemau. Ada masalah buat tak tahu. So semua ni berkait. 4 mindset ni yang saya ajar hari ni, saya nak semua orang faham. Semua orang sedar. Grow mindset. You jadi leader, you akan hadapi masalah. Okay? You dapat cabaran. Tapi kita bukan fokus pada masalah. Bila kita pada next, kita belajar. Kita hadapi kelas ilmu. Walaupun dalam WhatsApp, itu ada ilmu juga. Tengok JLT kita, leader-leader lain yang kadang ada bagi info. Kan? Tu usaha dia. Kita hargai usaha dia dengan kita cakap, terima kasih hantar info. Bagi ikon thumbs up ni pun dah okey dah. Happy dah orang kan. Betul tak? Tu ilmu. Bukan ilmu dalam kelas sahaja. Dalam grup WhatsApp tu, leadership tu, orang yang mengetuai kapal tu, dia bagi ilmu.
kita respon sebagai kru, kita respon apa? Thumbs up, terima kasih. Thumbs up kepada leader lain yang kadang ada bagi motivasi saya tengok. Okey, terima kasih. Itu bagus. Kita berterima kasih dengan cara kita bersyukur. Sebab kita baca benda tu ilmu, Allah tunjukkan kita ilmu tu, kita bersyukur. Ya Allah, bersyukurnya aku ada orang bagi motivasi pagi ni. Kan? So kena ingat benda tu. Daripada grow mindset, you ada masalah, you dah bijak sikit, you dah belajar, you dah tak tumpu kepada masalah. Bila you dah tak tumpu kepada masalah, you dah upgrade diri. Yang ketiga tadi saya kata apa tadi? Deliberative mindset. You dah pandai buat keputusan, you bijak dah buat keputusan. You dah ada ilmu. Ilmu bukan dalam kelas, ilmu dalam grup WhatsApp tu kan ilmu juga kan. Betul tak? Dah pandai buat keputusan. You akan sentiasa fikir kepada fokus pada nak menang. Fikiran positif. Benda negatif datang, you dah boleh tolak tepi. Kan? Itu yang kita nak sebenarnya. Geng pagi Ikhwan ni tak ada benda yang sia-sia. Datang pagi ni macam ni. Hari ni, Masya Allah, Tuhan Allah bagikan saya idea untuk bercakap macam ni. Siapa sangka tiba-tiba saya nak bercakap macam ni. Betul tak? Dapat ilmu. So saya nak semua orang faham. Rasa bersyukur dengan kita, bukan setakat kita cerita pasal produk, kita bercakap produk, tapi rasa bersyukur dengan kita ada leader. Leadership tu yang nak bawa ke semua kita ni menuju kepada kejayaan. Walaupun ada badai, ada apa, tapi kita satu kumpulan yang sama, satu tujuan, satu arah. Leader, okay, Yus adalah leadership. Yus adalah ketua kapal yang akan bawa kita kepada kejayaan. Jangan kita nak pergi tenggelamkan kapal itu dengan kita benda letak benda negatif. Dengan kita tak respon pada kru. Okay, leadership ni kita bayangkan ketua kapal ni minta bantuan ke, minta respon apa ke, tapi kita tak merespon apa-apa. So macam mana satu kapal nak pergi kepada satu arah? So kita dalam Rish Academy ni kita didik supaya kita ni sentiasa menjaga hubungan kita punya silaturahim. Tidak ada benda yang buatkan kita ni, tak ada satu perkataan pun yang buatkan kita ni nak buatkan ahli Rish Academy ni jatuh, down. Tak ada. Sebab bila you dah masuk Rish Academy, you dah tunjukkan kepada you punya leader, you punya rasa impian. Benda tu yang kita pegang. Impian tu yang buatkan kita pegang. Bila kita pegang impian tu, janganlah terasa bila kita suruh buat itu. Bukan masalah terasa. Benda tu dia tak nak buat. Macam mana nak berjaya? Kita bukan maki, hamun, kita bukan marah menjerit pun. Tapi kita bagi nasihat. Okay, buat. Tapi kalau you punya malas, you punya mindset tu lagi kuat, tak nak buat daripada buat, sebab tu you menentang. Kan? Jadi kita jangan macam tu. Kita dalam satu kapal Rish Academy, kita tahun kita kena bangkit semula. Kita kena sama-sama. Mindset kena betul. Yang mana John yang pagi ni, leadership ni, saya tak nak kapal dia orang karam. Sama-sama kita bergerak. Jadi leader yang sentiasa grow mindset, sentiasa belajar, yang dah belajar, dia dah pandai buat keputusan. Bila dah buat keputusan, dia sentiasa nak fokus kepada kemenangan. Di Forever Living, kita nak menang. Kita nak semua orang menang. Okay? So, dah 11.30. Saya rasa dah panjang kita punya geng pagi hot. InsyaAllah, apa yang keluar daripada mulut saya ni, yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang buatkan orang tak terasa. Tapi kalau terasa dia nak berjaya, bagus. Kalau dia terasa, alah Razwan cakap macam ni, buat aku ni, saya minta maaf lah. Tapi kalau apa yang saya cakap ni dia rasa bukan untuk dia berjaya, macam tadi apa you tegur tadi bukan untuk you berjaya, you rasa benda tu tak betul, you rasa apa nonsense lah, okey tak apalah, you tak nak kan, tapi apa yang keluar daripada mulut saya dengan you sebenarnya nak bagi you berjaya je semua. Itu niat kita orang. So sama-sama yang mana hadir pada pagi ni, geng pagi hot ni, ubah sikap, ada ilmu dapat, tunjukkan rasa bersyukur, berterima kasih. Okay, ada kelas, ada geng pagi hot, ajak orang ramai-ramai. Kadang orang tak faham, orang tak nampak benda tu kecil je. Aku dah belajar ilmu, tapi itulah, you dah nampak ilmu Allah nak bagi, tapi you tolak rezeki ilmu tu. Kita jangan macam tu. Kita Rish Academy bukan ada pemikiran macam tu. Kita ada Rish Academy, kita join kelas orang dengan kita motivasi, dengan kita berterima kasih dengan orang cakap tu, itulah rasa bersyukur kita. Okay. So, terima kasih. Kita doakan kepada semua yang hadir pagi ni, tak kira siapa, walaupun yang tak hadir pun, pada Rish Academy, kita doakan untuk mereka semua berjaya. Rasa manisnya kejayaan di Forever Living. Rasa manisnya bila kita ni banyak duit, kita dapat tolong orang. Kalau kita tak dapat duit, orang tak boleh tolong, kita rasa sedih.
Kan? Kita sangat-sangat sedih. Tapi apapun, terima kasih. Kita doakan each other, kita doakan semua orang berjaya. Sebab kadang kita doakan untuk orang lain, malaikat doakan untuk kita pula. So ingat yang itu. Apapun, saya dengan Yus memang nak bawa anda dalam satu kapal kita menuju kepada kejayaan. Kita tak nak kapal kita karam. Jangan kapal kita karam. Biarlah satu arah, satu tujuan. Kita dalam satu fokus benda yang sama. So leader bagi nasihat ke, leader bagi motivasi ke, itu adalah untuk kebaikan semua. Okay? So pagi ni saya nak share video yang saya rasa semua orang mungkin pernah tengok video ni. Yang pasal anak singa tu saya nak keluarkan balik video tu. Kita ayam nyanyi pagi ni. Semua orang dengar je untuk beberapa minit and then boleh left up lah. Saya akan end meeting ni. So saya nak sharing video tu. Terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih kepada yang sharing tadi. Semoga anda dengan sikap anda yang suka bercakap, sharing berita kesyukuran kebaikan tu, semoga Allah balas dengan kebaikan, insyaAllah. Apa pun saya nak start sharing saya punya video ni. Sekejap saya kena check dulu. Takut video ni lain kan. Okay. Okay, video ni saya rasa orang dah tengok tapi saya nak bagi lagi. Nak bagi bangkit lagi. Nak bagi anda bersemangat lagi. Okay. Siapa setuju? Siapa nak bersemangat ni? Saya nak tengok api dalam chat. Berapa orang yang bersemangat? Adakah api kat sini? Saya nak tengok. Laju tak? Oh, tak ada pun. Tak laju pun. Mana semangat ni? Jangan macam tu. Kena semangat. Bagi api lagi. Api. Mana api? Saya tak nampak api. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Alamak, 5 orangnya. 6, 7, 8. Saya kira ni. Mana lagi? Nama orang sama je. Macam mana ni? Kata nak ubah. Kata nak berubah. Kan? Nak berubah jangan macam ni. Saya nak tengok api lagi. Mana lagi? Saya nak api lagi. Saya tak nak api dengan nama orang yang sama. Saya nak nama yang lain. Banyak lagi orang dalam ni nama lain. Tak apa, tulis api pun. Tak jumpa ikon api, tak apa, tulis api. Dan pasti saya tahu anda bersemangat. Okay? Mana lagi? Saya tunggu ni. Kau tahu saya tak share screen. Mana ni? Mana? Saya suka kalau anda bersemangat macam ni. Kena semangat. Okey, dia tulis api dah. Okey, mana lagi? Saja je nak bagi orang semangat. Okeylah. Saya start sharing video ni and then terima kasih semua Apapun kena ingat kita ada sistem day kita ada geng pagi hot kita untuk semua. Kalau boleh join. Kalau ada masa untuk join untuk dengar insya-Allah. Okay, saya start sharing screen. Enjoy the video. Terima kasih. Nanti saya Impian. Ada apa dengan impian? Matlamat. Ada apa dengan matlamat? Hanya